Nama diberi Adis Syafika binti Hazli bernombor matriks A1704112 daripada program pengajian Bahasa Melayu tahun 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Himandiana Metroslan, nombor matrik A171986 daripada pengajian Bahasa Melayu. Baiklah, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nurul Arisa binti Abdul Rahman bernombor matrik A170391 daripada pengajian Bahasa Melayu tahun 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazwani Jusni A170408 daripada program pengajian Bahasa Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Sharifah Hartimah binti Syarif Silan, pemegang kad matriks A171987. Pengenalan kepada dadah. Dadah atau drug merupakan sejenis bahan kimia yang membahayakan kepada individu yang mengambilnya kerana ia dapat merosakkan tubuh badan manusia itu daripada berfungsi. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris, perkataan drug itu membawa maksud kepada ubat-ubatan. Namun begitu, perkataan drug perlu disertakan bersama dengan perkataan misuse dan abuse of drug untuk memberi takrif kepada penyalahgunaan dadah. Objektif kajian yang pertama adalah menganalisis statistik penyalahgunaan dadah pada tahun 2018 dan 2019. Yang kedua adalah mengenal pasti jenis-jenis dadah yang disalahgunakan. Yang ketiga pula adalah mengkaji golongan yang lebih terdedah kepada penyalahgunaan dadah. Baiklah, kita akan teruskan kepada maklumat berkenaan data. Sumber yang digunakan di dalam kajian penyalahgunaan dadah di Malaysia pada tahun 2018 dan 2019 ini menggunakan dan berdasarkan sumber yang berkualiti dan berintegriti. Oleh itu, kami memilih official website National Anti-Drugs Agency Ministry of Home Affairs yang merupakan portal rasmi Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai NADA. Daripada portal ini, kami dapat mengenal pasti statistik-statistik sama ada melalui faktor golongan, faktor taraf pendidikan dan juga faktor jenis-jenis dadah yang seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Di samping itu, jenis data yang digunakan di dalam kajian penyalahgunaan dadah ini merupakan jenis data berstruktur. Ini bertujuan untuk menjadikan dan menyusun data-data yang telah dikumpul tadi dalam keadaan yang lebih sistematik. Analisis deskriptif bergraf juga digunakan di dalam kajian ini. Ini kerana untuk menjadikan pembentangan ataupun hasil kajian lebih menarik sekaligus menyampaikan maklumat dengan berkesan kepada para pembaca. Okey, baiklah, saya akan menerangkan mengenai dapatan objektif 1 kajian kami, iaitu bahagian ini akan membincangkan mengenai statistik keseluruhan penyalahgunaan dadah yang dicatatkan kesnya secara rasmi di Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Sedangkan rajah 4.1.1, jumlah keseluruhan kes bagi penyalahgunaan dadah di Malaysia adalah lebih tinggi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan berlakunya peningkatan kes di Malaysia pada tempoh tersebut. Kes pada tahun 2018 adalah sebanyak 25,267 kes dan meningkat pada tahun 2019 kepada 26,080 kes. Merujuk kepada rajah 4.1.2 iaitu mengenai catatan statistik mengenai penyalahgunaan dadah di setiap negeri di Malaysia telah dicatatkan. Pecahan tersebut termasuklah negeri di belah utara, selatan, timur, tengah dan Sabah Sarawak. Jumlah kes penyalahgunaan dadah di negeri-negeri di Malaysia menunjukkan corak yang tidak seragam apabila menunjukkan peningkatan dan penurunan antara tahun 2018 dan 2019. Negeri-negeri utara seperti Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak. Jumlah kes penyalahgunaan dadah pada tahun 2018 adalah sebanyak 7,398 kes, meningkat kepada 8,837 kes pada tahun berikutnya. Zon utara ini juga merupakan negeri yang mencatatkan jumlah statistik kes yang paling tinggi, iaitu hampir mencecah 9,000 kes pada tahun 2019. Kes di negeri di selatan pula termasuklah Johor, Melaka dan Negeri Sembilan mencatatkan jumlah kes sebanyak 4,642 kes pada tahun 2018
dan penurunan kes berlaku antara tahun 2018 dan 2019 telah berjumlah 4,434 kes. Sabah dan Sarawak iaitu mencatatkan statistik kes penyalahgunaan dadah yang paling rendah berbanding kesemua negeri di Malaysia. Pada tahun 2018, jumlah kes adalah sebanyak 1,965 kes dan meningkat kepada 2,565 kes pada tahun 2019. Okey, saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kedua, iaitu mengenal pasti jenis-jenis dadah yang disalahgunakan dari tahun 2018 hingga 2019. Dapat dilihat, dadah jenis metapetamin kristal merupakan jenis dadah yang paling tinggi disalahgunakan. Pengambilannya semakin meningkat pada tahun 2019, iaitu sebanyak 2,237 kes berbanding tahun 2018. Okey, selepas dadah jenis metapetamin, diikuti pula oleh dadah jenis opiat. Dadah jenis opiat ini turut meningkat pengambilannya pada tahun 2019, iaitu sebanyak 192 kes. Selain itu, dadah jenis amfetamin type stimulant pula bertambah secara drastik pada tahun 2019, iaitu sebanyak 172 kes berbanding tahun sebelumnya. Okay. Bagi dadah jenis marijuana atau lebih dikenali sebagai ganja, telah berkurang sebanyak 367 kes pada tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya. Okey. Pengambilan pil psikotropik pula merupakan jumlah yang paling sedikit berbanding jumlah jenis-jenis yang lain, jenis-jenis dadah yang lain, dan ia semakin menurun pada tahun yang berikutnya, iaitu yang mana jumlahnya pada 2018 adalah sebanyak 26 kes dan menurun kepada 14 kes pada tahun seterusnya. Akhir sekali, dadah jenis lain-lain pula agak sedikit pengambilannya pada tahun 2018, iaitu sebanyak 19 kes sahaja. Namun, ia turut meningkat pada tahun 2019, iaitu sebanyak 78 kes. Saya akan menerangkan mengenai objektif yang ketiga, iaitu untuk mengkaji golongan yang lebih terdedah kepada penyalahgunaan dadah dalam masyarakat. Penyalahgunaan dadah sering berlaku dan merupakan salah satu bentuk gejala sosial. Berdasarkan Rajah 1, golongan yang terdedah kepada penyalahgunaan dadah terbagi kepada 3, iaitu golongan remaja, golongan belia dan juga golongan dewasa. Dapatlah kita lihat bahawa golongan yang paling banyak terdedah kepada penyalahgunaan dadah adalah golongan belia yang berumur di antara 19 tahun sehingga 39 tahun. Pada 2018, golongan belia telah mencatatkan jumlah sebanyak 18,417 pengguna dan semakin meningkat pada 2019 menjadikan jumlahnya sebanyak 18,986. Seterusnya ialah golongan dewasa pula merupakan golongan yang umurnya sudah pun mencecah 40 tahun ke atas. Pada tahun 2018, seramai 6,300 pengguna telah terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah dan semakin bertambah buruk dengan peningkatan pada 2019 menyebabkan jumlahnya 6,657. Dan akhir sekali ialah golongan remaja. Walaupun golongan remaja masih sedikit, namun dia berada di pemerhatian pihak penguasa dan sangat membimbangkan kerana golongan remaja merupakan golongan yang berumur di antara 13 tahun hingga 18 tahun dan kebanyakan daripada mereka merupakan pelajar sekolah. Pada 2018, ramai 550 pengguna dan pada 2019 semakin menurun menjadikan jumlahnya sebanyak 437 pengguna. Kesimpulannya, pelbagai langkah telah diambil oleh semua pihak termasuk pihak berkuasa. Antara langkah-langkah yang diambil ialah menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada, membuat aktiviti risikan dan juga menyekat kemasukan dadah ini di pintu-pintu sepadan negara Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.